Ronda nak cari apa? Yaltamisuna, mencari-cari. Hilaqah zikri, halaqah zikir. Kita buat halaqah tu, yang kalau zikir tu kita buat halaqah tu, buat lingkung bulat, halaqah zikir. Kalau kita buat bulat macam ni, kan? Esok ni kita kena buat tempat kuliah je bulat. Ya. Baik. Yang tu yang pertama. Maknanya lihat di sini, dia duduk cari. Kemudian dalam satu riwayat lain, majalasa qaumun muslimuna majlisan yadhkuruna Allah fihi. Maknanya tidak duduk suatu golongan orang-orang Islam satu majlis yang menyebut-nyebut Allah padanya, kecuali hafat bihimul malaikat. Malaikat akan mai kumpul. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan dapat dalam majlis itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan menyelubungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim. Jika kita lihat di sini, majalasa qaumun muslimuna. Apa maksud qaumun muslimun? Kaum ni seorang kan? Ramai. Muslimuna ramai ke seorang? Tak tahu, bahasa Arab pun tak tahu. Muslim seorang, muslimuna ramai. Dia. Ya. Baik. Ada hujah yang menyatakan mereka ramai-ramai. Ramai-ramai tak apa, tapi zikir pelan. Pula hak yang jawab hadis ini, dia memang macam tu. Bila kita bagi hadis, dia pula jawab hadis. Betul hadis tu hampa kumpul, tapi kumpul-kumpul baca pelan-pelan masing-masing. Gitu. Kan? Pelan-pelan gitu. Okey. Dijawab oleh pengarang kita. Dia kata, buat apa ramai-ramai duk baca pelan-pelan? Baik seorang-seorang rumah pelan. Gitulah maksudnya. Dia kata, idza kana dzikru sirra fala tadhharu al-istima'i fa'idah. Dia kata, nak buat apa pergi kumpul ramai-ramai? Nak kumpul ramai-ramai itu buat apa? Tentu nak suatu satu zikir yang apa ni, yang berat contohnya. Baik, macam mana? Ada lagi hadis. Baik, macam mana pula doa ni ramai-ramai pula ni? Seorang pula bagi, seorang doa lain amin. Baik, hadis riwayat Imam Muslim. Ni dah. Hadis saja begini. Baguslah kan? Ya, bila senang tak sembang lagi. La yajtari'u mala'un fayad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum. Kata Nabi, tidak berhimpunlah suatu golongan orang, suatu kelompok. Nabi kata, kalau tak berhimpun satu kelompok dan berdoa sebahagian mereka dan yang lainnya pula mengucap amin, kecuali Allah nak akan memperkenankan permohonan mereka. Hadis ini riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak dan sanadnya sampai ke peringkat hasan. Itu dia. Ini dia. Ni dia kata la yajtami'u mala'un. Ni maknanya himpun. Himpun ramai-ramai doa seorang. Yang ni pun bid'ah. Kalau tuan-tuan perempuan dengar daripada sebelah pihak, bukan paksi lah. Dia lepas tu kalau tuan-tuan pergi di Perlis, boleh tengok. Nak tengok di Perlis, pergi tengok je lah. Ya. Lepas mayang, senyap. Seorang cuih bangun, seorang cuih bangun, habis buka balik. Ada yang berdoa, ada yang tak berdoa. Ada yang kata doa apa lagi dalam sembahyang dah doa. Yang tu yang ni pula, insya-Allah tak ada. Berasa hangat walaupun sejuk. Perlu kan? Belum. Baik. Ni pula berhimpun baca Quran. Berhimpun baca Quran. Kita buat tadarus ramai-ramai. Ni hari Ahad ni. Bid'ah oi, Syamsul oi. Baik.
Amma al-ijtima'u litilawati fahuwa thabitun min hadithi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu illa haffat bihimul malaika. Hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi dan lainnya, dan hadis ini berada dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim pada kitab nama zikir dan doa, yaitu fadilat berhimpun untuk membaca Quran dan zikir. Baik, jatuh. Apa maksud hadis ini? Dia kata tidak akan berhimpun satu golongan orang di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah, dan mereka membaca Quran dan tadarus mereka itu. Ya, tadarasuni maknanya mengkaji, mengulang kaji bacaan. Nah, kecuali Allah akan memberi ganjaran dengan malaikat akan datang mengelilingi mereka itu. Baik, di sinilah para ulama mengambil faham bahawa dibenarkan, dibolehkan seseorang itu nak membaca zikir, doa, secara ramai-ramai di dalam masjid maupun di dalam mana-mana majlis. Baik. Baik, satu lagi kata dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, ada Nabi SAW selesai sembahyang witir, Nabi sebut, ni sebahagian tempat. Kita sini saya tak dengar. Yang ni saya dengar di sebelah, Allahu Akbar, di sebelah, Allahu Akbar, Bukit Mentajam. Di sebelah Bukit Mentajam, lepas sembahyang witir, mereka baca yang ni. Kita baca apa atas sini? Kan? Ini belum pasal. Nabi baca Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Nabi baca 3 kali dengan mengangkat suara. Baik. Ya. Ini dia. Inilah beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita maknanya berzikir dan berdoa secara ramai-ramai itu adalah dibenarkan. Kita berdoa ramai-ramai. Ni doa ramai-ramai itu bid'ah. Tuan-tuan, saya ni mengaji dua-dua, tuan-tuan. Jadi saya kata ada poin yang kata bid'ah, sebab saya kata tadi asas mereka itu, mereka ambil apa yang Nabi buat dia boleh, apa yang Nabi tak buat tak boleh. Lepas tu bid'ah ada satu je, bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah tu bid'ah dhalalah lah. Kita ni bid'ah ikut hukum syarak. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus. Jadi apabila asasnya berbeza, sebab tu kuih lapis dia jadi warna yang berbeza. Kawan ni putih hijau, kawan ni dia putih, yang ni merah putih. Hanya tu lah lebih kurang, kan? Kerana ideologi masing-masing. Contoh, sikit aja tu, kata singgung mana-mana. Tapi ideologi itulah yang membezakannya, benarnya. Okay. Baik. Saya nak sebut apakah kelebihan zikir dengan nyaring suara. Disebut oleh Syekh Ali Al-Qari rahmatullahi alaih. Disebut ada beberapa fadilat, beberapa kelebihan zikir secara nyaring. Baik. Yang pertama dia kata sekiranya zikir itu dinyatakan secara nyaring, dan seboleh-bolehnya yang pertama sekali kita hendaklah menjaga hati kita daripada riak. Itu yang pertama dulu. Dan kita akan memperolehi beberapa ganjaran. Di antaranya kelebihannya, kita telah menzahirkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, syiar agama dalam kehidupan kita.
Zikir yang panjang, zikir yang derah ni syiar. No? Kalau kita tengok di Mekah tu, kalau dia baca Allahu Akbar, satu masjid dengar, dia luar dengar habis. Kalau saya sembahyang di Masjid Nabawi ke Masjid Mekah kan, memang saya cari kat mana dia punya sound, saya duduk dekat sound. Barulah kita rasa lain daripada yang lain. Macam orang tu lah, bila nak tengok ada konsert, dia duduk lepas sekali, dia lompat-lompat, yang tu lah beli seponok lagi belah lain. Kan? Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'liman lis-sami'in. Ajar zikir dan doa kepada orang yang dengar. Ini terjadi kepada saya sendiri. Zikir saya tak pernah menghafal. Doa saya tak pernah menghafal. Kan? Hafalan saya hanya dengan mendengar tuan guru saya baca doa dan zikir semasa dan selepas sembahyang. Selepas sembahyang betul. Saya tak pernah hafal Allahumma antas salam, tak pernah hafal. Cuma ada select dia kasabat, maktasabat, dia buka sabat dua-dua. Bila reti sikit dia ubah. Kan? Cuba kalau dia baca pelan. Ada kita ni. Kan? Dia kena baca gitu. Lepas tu imam pun nak doa kena baca betul-betul. Kan? Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Nak panjang sikit. Mak lazim musaqqal kalimi. Oh, itu dia. Ini Rabbana taqabbal minna salatana tammah wa ighfir lana dhunubana 'amma. Kan? Yang tu dia hafal buta tuli. Kan? Jadi kita yang mengajar, kadang-kadang saya dengar mereka macam tu, saat lagi mereka pergi jadi imam kita baca doa akhir. Kita baca lah begitu kan. Taqabbal minna salatana tammah. Supaya kawan tu dengar, aku ustaz, hang baru nak start. Hang dengar lah, hang ambil lah. Macam tu. Nampak? Mengajar. Oh, macam ni rupanya. No? Banyak lagi. Wassalamun alal mursalin. Pedagah salamun alal mursalin. Ramai baca wassalamun alal mursalin. Ada yang baca wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia dalam Quran tu wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu sikit aja. Nah, sikit aja. Baik. Ini yang kedua kita nak ajar. Di dalam konteks mengajar zikir, dalam konteks mengajar zikir, ini di dalam kitab I'anatul Talibin menyatakan pandangan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Baik, dalam kitab ini kata Imam Syafi'i, dia kata faqala Syafi'i fil ummi akhtaru lil imam wal ma'mum ay yadhkura Allah ta'ala ba'da as-salam min as-salah wa yukhfiya adh-dhikra illa ay yakuna imaman yuridu an yata'allama ay yuta'allama minhu wa yajhara hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusirra. Apalah, saya nak baca sikit. Apa dia? Baik. Pandangan Imam Syafi'i, dia kata bagi imam dan makmum hendaklah keduanya berzikir selepas salam daripada sembahyang. Ini kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan memperlahan keduanya akan zikir. Dia kata, ya, sebagai imam dan makmum, dia kata hukum asalnya kena perlahankan, disunatkan perlahan. Kecuali bagi imam yang hendak mengajar makmumnya, ketika itu hendaklah dinyaringkan sehingga dia telah tahu bahawa
orang makmum yang hadir, semua itu telah pun dapat belajar. Dan kemudian barulah dia merendahkan ataupun memperlahankan zikirnya. Baik, ini disebut seperti mana dalam buku kita, dia kata, tetapi yang demikian itu dalam kitab kita, tetapi yang demikian itu berlaku pada setengah waktu untuk mengajar manusia sifat atau cara berzikir. Itu ada dalam buku. Sebab tu saya baca ta'adih tadi, baca sekat dulu. Sebab saya baca lah kemarin, malam tadi, pagi tadi. Tahu kat mana nak berhenti, di mana nak sambung balik. Kena macam tu lah. Dah tidak kelang kabut. Jadi dalam ni dia kata nak ajak. Dia kata fadilah yang kedua, nak ajak orang yang mendengar, ajak orang zikir. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia kata bagi imam hendaklah dia menyaringkan bacaan zikir dan doa. Boleh dalam mazhab Imam Syafi'i kita, dia nyaringkan imam kalau doa supaya orang amin. Orang amin kat dia. Baik. Kemudian zikir ni dia kata nyaringkan sehingga masyarakat dia tahu dah zikir, berzikir. Barulah dia memperlahankan zikirnya. Barulah bagi pelan. Kami di pondok memang doa. Tapi saya kadang-kadang memang saya pelan. Pelan tu taklah pelan pelan langsung tak dengar bunyi. Ni langsung tak dengar apa. Kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Pelan dah pakat-pakat tahu lah. Tapi kalau peringkat awal tahun apa semua, memang kita berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita duduk pondok ni macam tu lah. Kadang-kadang 2-3 tahun lagi yang main tu, kadang-kadang ada yang buta, tapi yang mati pun ada yang main tu. Bukan senang nak perhidup. Bukan senang nak perhidup. Baik. Selama ni duk dengar roh kapak lah, macam-macam. Ni baru nak bagi masuk agama Allah. Susah dia orang. Dia orang. Susah sikit lah. Sebab kita dah dirosakkan oleh suasana ni. Macam mana? Baik. Bulan puasa jangan beli kurma Yahudi, beli Yusuf Tayyub. Okay. Nanti insyaAllah kita punya pengurusi SU bagi kita. Saya tak ingat dia punya jenama dia. Dalam Facebook saya ada, saya tak ingat apa dia. Banyak syarikat-syarikat. Kalau susah sangat dah saya kata Yusuf Tayyub tu, beli Yusuf Tayyub. Mira ke tak apalah. Mira. Yusuf Tayyub, Abdul Ghaffar tu tak apalah. Yang tu lah yang saya pergi Pulau Pinang baru ni. Ada kuliah di Pulau Pinang di Masjid Hashim Yahya. Masjid Hashim Yahya tu satu masjid tanah wakaf, yang mana di masjid itu dia ada 99 biji rumah wakaf. Dan satu kedai yang diwakafkan untuk masjid. Diwakafkan oleh seorang berbangsa India, Islam kan, bahasa India, bahasa India, bukan Hindu, Muslim. Nama dia apa, tapi adalah Yahya di belakang tu. Saya ingatkan masjid tu sempena seorang mufti dulu, nama Ustaz Hashim Yahya. Rupanya bukan yang tu. Ni nama ni lama lah. Dan lepas saya kuliah, sahabat-sahabat di Pulau Pinang bawa saya
tunjuk harta-harta wakaf di Pulau Pinang. Ni dia kata derek semua harta wakaf. Ini pun harta wakaf, ini pun harta wakaf. Kan? Masjid Kampung Makam ada satu lagi. Kampung Makam ni tahu tak? Dekat dengan tak jauh lah daripada Komtar. Sebelum Komtar tu di sebelah kanan dia ada Masjid Kampung Makam. Kita nak masuk masjid dia ada kubur di sebelah kiri kalau tak salah saya, di Kampung Makam. Nah, anak murid saya pun ada situ dulu belajar di pondok. Itu pun harta wakaf. Kalau tak ada harta wakaf, habis dah Pulau Pinang. Dia kata hampa kelin aku ni ke hamba. Kalau tak ada lah orang kelin ni, habis jahanam dah Pulau Pinang. Habis. Ya. Tapi nak buat macam mana? Yang meniaga Cina, sewa pun Cina, nak buat macam mana? Yang tu orang Melayu dengan kan? Kan? Tapi dekat situ adalah tulis ni Ustaz, ni kami bangga ni apa? Yusuf Tayyub. Mudah lagi Ustaz. Mudah lagi Yusuf Tayyub. Ya, kilang dia di sini. Kilang dia tak jauh daripada saya. Saya Sungai Bakap, dia Simpang 4, lepas tu sikit dia turun, tak jauh. Dia tahu. Yusuf tahu. Ghafar pun sebelah tu ya, depan tu. Ya, tak jauh. Tapi tempat dia di sana ada, di Pulau Pinang. Tu. Dia ada satu bangunan nama Wisma Yuta Yusuf Tayyub. Yuta lah Yusuf Tayyub. Masya Allah. Saya rasa gah pergi tengok Habib Jual. Tu dia, semua dia semua mereka. Lepas tu tengok Ustaz, yang ni Datuk Barakat punya. Saya kata hack punya lah. Dia kata, ni Datuk Barakat, adik-beradik dengan Habib Jual punya. Masya Allah. Siapa yang contohnya terputus bekalan musafir, pergilah ke Mat Mandit, kilang hack, jumpa dengan Syekh Barakat ni. Masya Allah. Datuk Barakat ni, dia amalan dia daripada Tok Wan dia dengan ayah dia akan bagi zakat kepada orang yang terputus bekalan perjalanan. Ibnu Sabil. Dia cukup suka nak bagi yang tu. Selain dia suka mengumpul harta, beli tanah, berlabak beli tanah. Ini. Kalau tidak, dapat orang bukan Muslim. Masya Allah, saya kata hampa kau bagus keli Pulau Pinang. Ustaz, malam ni kita makan nasi kandar di Kapitan. Ada Kapitan. Nasi kandar Kapitan ni, terus saya cerita lah. Di Perda ada satu, dia punya famousnya, menu famousnya tanduri. Ayam tanduri. Baik. Nah, habaq tu suruh buka puasa. Bukan apa-apa. Tapi saya rasa izzah, saya rasa cukup Allahu Akbar. Saya rusuk bangga dengan Masya Allah, yang hebat. Baik. Yang tu, Insya Allah. Baik, di antara amalan yang kita baca, yang kita sebut baca dalam ni, siapa yang mengekalkan bacaan ayat kursi dan amanar Rasul hingga habis, syahidallah sampai habis, Qulillahumma malikal mulk sampai bi ghairi hisab, kemudian surah Ikhlas, kemudian muawwizataini, yakni qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan Fatihah aqiba kulli salatin, selepas sembahyang, amina min salbil iman, dia akan dapat keamanan daripada dicabut imannya. Inilah di antara fadilat zikir yang kita amalkan. Selain zikir-zikir lain, yang lain lagi lah. Yang ni. Tapi saya nak cerita apa yang kita amalkan di negara kita ni. Macam la ilaha illallah tu, yang tadi Nabi SAW sebut, yang di sini sebut. Inilah fadilat
ya, yang diberikan kepada orang yang mengekalkan bacaan ini. Mengekalkan sekali lagi bacaan ayat kursi. Lepas tu amanar rasul, kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa sampai habis. Kemudian qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' sampai habis. Kemudian surah Al-Ikhlas, qul huwallah. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Fatihah. Yang ni disebut sebagai penyelamat iman kita ketika nak mati. Ya, kita buat dengan penuh keyakinan dan insya-Allah nak tahu bila nak mati suruh tahu. No, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, itu kelebihan, dua kelebihan yang telah dinyatakan. Yang ketiga, kelebihan kenapa kita menyaringkan zikir. Dia kata iqadhan lahum minal ghaflah. Ya, nak gerak hak ramai-ramai jemaah tu yang duk ghaflah. Duk ghaflah. Nah, lepas tu kalau kita tak berderah, dia ghaflah kot lain. Jadi bila kita derah, yang tu pun ramai ghaflah. Tak derah tu kot. Ya. Tapi bila ramai-ramai, dia kuranglah sikit ghaflah dia. Sama dengan awal Ramadan ni lah, surau sampai tak cukup. Sebab semua pakat-pakat kan, dia ramai-ramai. Cuma satu je kita pi bukan nak memeriahkan. Itu satu. Ya, niat kita pi tu. Kita ghaflah ni lalai. Lara ni hidup dia tak ada faedah. Lara ada hidup dia. Dia ghaflah jingga. Sebab itu tak ada parti mana guna jingga. Buah yang tu yang lipati ghaflah. Yang ni pula. Bapa kita berderah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ni bid'ah. Salawat ni bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Baik. Baik. Isalan li barakati dzikri ila miqdari ma yablughu as-sautu ilaihi. Dia kata. Baik. Nak menyampaikan keberkatan zikir. Rupanya zikir tu ada berkat. Berkat zikir ni. Nak sampaikan berkat zikir ila miqdari ma yablughu as-sautu ilaih. Ya, sampai berkat ni kok mana? Sejauh mana suara kita sampai. Berkat tu. Berkat tu sampai mana suara kita. Kalau hang belakang tu tak dengar, kena main pas sikit. Tapi tak dapat berkat. Tapi kalau dapat tak apa. No? Macam tu rupanya. Ya, perempuan dia lah. Perempuan suruh pelan. Tapi sama-sama mereka nak berderah tak apa lah. Balik-balik sekali lagi ni kena perbaik sound di surau ni sikit berderah. Barak. Ni sampai kat mana? Min hayawanin. Kucing bawah pun dapat. Kucing. Nampak? Wasyajar. Pokok. Belakang surau. Dapat juga. Wal madar. Tanah, pasir. Semua. Keberkatan dia. Itu dia. Baik itu rumah kena duduk tempat dekat-dekat sikit masjid. Kan? Tempat zikir-zikir. Sampailah kat rumah kita. Tapi bila sampai rumah, tapi kita tutup rumah kita, dia tak masuk juga kan. Nampak? Baik. Yang keempat, wa talaban liqtida'il ghair bil khair. Bila kita buat macam tu, orang lain teringin nak ikut buat baik.
Maknanya yang kita zikir ramai-ramai ni supaya orang yang mendengar dia teringin nak buat sama kita, nak buat baik sama kita. Bagi dengar. Nampak? Dan yang terakhir, waliyashhada lahu kullu ratbin wa yabisin. Untuk menjadi saksi. Siapa jadi saksi? Kulli ratbin. Nah, kullu ratbin yashhada lahu liyashhada lahu kullu ratbin. Nah, yang basah, yang hidup, yabisin, yang kering, yang mati. Semua pokok mati pun akan jadi saksi suara kita. Kan? Suara kita tu bukan hidup tuan-tuan perempuan jadi saksi. Mikrofon ni pun jadi saksi. Kamera tu jadi saksi. Tidak, aircon jadi saksi. Ya. Nak apa ni? Biar kita duduk dalam majlis ilmu. Nah, mudah-mudahan maknanya majlis itu akan menjadi saksi untuk kita di hari akhirat. Jadi inilah di antara kelebihan zikir. Nah, disuruh kita nyaringkan zikir dan doa. Nah, jadi di sini saya rasa kita kena patut rasa yakin dengan apa yang kita beramal dah. Di masjid kita buat deras buat semua. Apa pun sahaja yang kita dengar lepas ni, jangan kita ambil beli. Memang apabila imam tadi ni disuruh memperlahankan bacaan, dan pernah satu ketika apabila Nabi dengar seorang tu baca deras, sedangkan Nabi sedang beramal ketika itu, sedang berapa di masjid, Nabi suruh pelan. Yang tu kita kena faham. Tadi dia kata jangan sampai kita nak mengganggu orang. Maknanya jangan terlampau deras hingga orang tu dia tak ni. Kita ambil cara sederhana. Sebab tu kalau deras, kita dah termasuk dalam kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Nabi kata kamu kena sayangkan diri kamu. Maksudnya jangan duk melerung sangat, jangan deras. Kerana kamu bukanlah berdoa memohon kepada yang tuli dan bukan yang ghaib, yang tak ada. Yang ada, yang wujud, yang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ambil jalan pertengahan. Jangan kita rasa apa yang kita buat ini suatu yang menyalahi dalil Nabi daripada Nabi SAW. Saya banyak sebut tadi beberapa dalil yang mana dalam kitab kita ni ada 48 dalil. Dan juga dalam hadis tadi ini kita bincang bagaimana Nabi dalam hadis ini disebut sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir selepas sembahyang ianya berlaku di zaman masa hidupnya Nabi SAW. Cerita yang ni kana ala ahdi Rasul, maknanya ada ketika hidup Nabi. Apa maksud? Kalau ada dalam hidup Nabi, Nabi tak akan biar benda mungkar itu berterusan berlaku. Kalau benda ni benda mungkar, benda ni benda yang tak baik, Nabi akan halang. Nabi tak akan biar benda ni, kan? Tetapi disebut di sini, kalau kita lihat di sini bukan perbuatan Nabi. Dalam hadis yang saya bawa tadi ini daripada hadis daripada Nabi yang berzikir. Tapi di sini ni tak tampak pun. Kalau orang kata ni zaman Nabi, bukan Nabi. Pula orang pandai bercakap, orang pandai berhujah, tapi kita pun kena pandai tepi. Okay? Dia kata sini, kita baca balik. Apa tutup dah? Aku buka lagi. Dah saja melawak je. Biasalah nak habis dah macam tu lah. Dia kata sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir ketika manusia habis daripada sembahyang fardu adalah dia kata adalah ia di zaman Nabi SAW. Berlaku di zaman Nabi. Apa maksud berlaku zaman Nabi? Berlaku di zaman Nabi. Dan Nabi tahu benda ni terjadi. Nabi tak bangkang, Nabi tak suruh berhenti benda ni. Kalau benda ni tak baik, Nabi terus dia panggil. Apa buat macam ni? Seperti mana Muaz
Dan dia sembahyang maghrib, dia baca surah Baqarah. Habis sembahyang riuh orang. Nabi terus panggil, afatanu ya Mu'az, afatanu ya Mu'az. Kenapa kamu buat suatu kekecohan? Dia kata, kenapa kamu buat macam ni? Nampak? Nabi tak akan biar. No, Nabi tak akan biar. Jadi kita kena faham, di dalam sunnah terbahagi kepada 3. Dan sunnah terbahagi kepada 3. Yang pertamanya perbuatan Nabi. Yang kedua perkataan Nabi. Yang ketiga apa? Diam dan Mengiya Nabi. Diam ataupun mengiyakan. mengiya redha Nabi SAW. Kami buat, Nabi tak kata apa. Itu maknanya juga sunnah Nabi SAW. Nah, sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ada pengumuman dan mungkin ada lagi, saya serahkan kepada saudara Samsul untuk majlis seterusnya. Wallahu a'lam.